Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Anwar pembohong, gagal kemuka bukti seperti dijanji, kata Mahathir. 7 Julai 2023. Dr. Mahathir Mohamad menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang pembohong demi kepentingan pribadi dan sejak 25 tahun lalu tidak pernah memberikan bukti kukuh menunjukkan bekas Perdana Menteri itu pernah menyalahgunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan. Dalam sanggahan sebanyak 60 halaman terhadap pernyataan pembelaan Anwar terhadap saman fitnahnya, bekas ahli Parlimen Langkawi itu menegaskan bahawa defendant merujuk kepada apa yang dipanggil dokumen sebagai bukti, tetapi akan memberi alasan apabila enggan mendedahkan bukti tersebut. Ahli politik veteran berusia 97 tahun itu menegaskan pembelaan Anwar tidak mengandungi sebarang bukti, walaupun pengerusi PH itu pada 7 April lalu dilaporkan media sebagai berkata dia sedia untuk mengemukakan bukti untuk menyokong dakwaannya terhadap plaintiff. Mahathir mendakwa ia bertentangan dengan pendapat Anwar tentang kerajaan menyelamatkan KPB, kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad, sebuah syarikat yang anak plaintiff Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah. Defendant sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu pada Mac 1998, memberitahu media bahawa ia bukan langkah penyelamatan tapi sekadar keputusan perniagaan. Mahathir berkata Anwar, yang merupakan sebahagian daripada jemaah menteri pada awal dan pertengahan 1990-an, berada di Parlimen pada 1997 untuk memberitahu ahli Parlimen Lim Guan Eng bahawa penjualan saham kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam MISC Berhad kepada Petronas bukanlah satu tindakan bailout. Bekas orang kuat UMNO itu menegaskan Anwar ketika itu memberitahu Dewan Rakyat perjanjian tersebut menunjukkan ketelusan pentadbiran ketika itu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana perniagaan milik keluarga yang meminta bantuan kerajaan. Katanya ini jelas menunjukkan defendant mempunyai ciri-ciri pembohong. Ini kerana defendant mempunyai pendirian yang berbeza pada tahun 1990-an daripada apa yang dinyatakan dalam pembelaannya hari ini. Begitu juga dengan keengganan defendant sehingga hari ini untuk mengemukakan sebarang bukti untuk menyokong dakwaannya. Ini menunjukkan defendant akan berkata sesuatu dan kemudiannya mengubah pendiriannya sambil memfitnah asalkan ia memenuhi faedah pribadi defendant, kata Mahathir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tidak lama lagi, negara Malaysia akan menyaksikan satu lagi proses demokrasi di Malaysia akan dijalankan melalui pilihan raya negeri di 6 buah negeri di semenanjung Malaysia. Maka dengan itu, pastinya semua orang pasti sedang berusaha untuk berkempen sebaik mungkin untuk menawan hati para pengundi dimanapun mereka berada. Walau bagaimanapun, ada satu berita yang baru saja diterima yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Didedahkan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kejutan terbesar untuk seluruh negara Malaysia dan pastinya ini akan membuat lebih banyak lagi semakin meroyan.
Baru diterima di sinarharian.com.my. 30 Jun 2023, diterbitkan pada pukul 3.08 petang tadi. Tajuk berita, Anwar dakwa terima ugutan daripada geng penyakau besar. Berita penuh, Permatang Pau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan telah menerima ugutan-ugutan daripada geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya bertekad untuk menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu-individu yang merompak kekayaan negara. Beliau berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tiada masalah dengan ugutan yang diterima. Malah beliau terus bertekad untuk mempertahankan prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ini, macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat. Saya tak ada masalah. Itu kerja dia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Hang, kamu buatlah. Saya lawan tetap lawan untuk pertahankan prinsip ini, katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri korban dan solat Jumaat di Masjid Jamek An-Nur di Kampung Gua Perahu di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau terbuka untuk ditegur dan dikritik sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran kerajaannya, namun bukan difitnah tanpa fakta dan penilaian yang adil. Beliau mengakui dirinya mungkin ada kekurangan serta kelemahan dan bersedia ditegur, namun bukan dicerca atau difitnah. Katanya dalam kenyataan itu, politik ini bukan fitnah. Boleh kritik, kerana saya bukan betul semua. Saya pun ada kekurangan. Mungkin saya tak tahu. Mungkin saya ada kelemahan. Tapi bagi tahulah. Tapi untuk mencerca dan fitnah, ini tak boleh. Tidak kira siapapun, Cina atau Melayu, pakai kopiah atau pakai kot, ini tak boleh, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau turut mengulas dakwaan Perjanjian Sempadan Maritim Malaysia-Indonesia yang ditandatanganinya bersama Presiden Indonesia Joko Widodo pada 8 Jun yang lalu membabitkan blok perairan itu sebagai fitnah dan tidak benar. Jelasnya, beliau tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia, membabitkan blok Ambalat berikutan, tidak bersetuju dengan tuntutan yang dikemukakan Indonesia dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak bersetuju dengan tuntutan Malaysia. Katanya, jadi yang itu tangguh, yang lain kita tanda tangan, tapi belum ada fakta. Ini di luar sana ada yang mengatakan seolah-olah Anwar ni seorang Perdana Menteri yang khianat dan jual kepentingan negeri kita, katanya dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia, selamat malam, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar. Tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah,
bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu di belakang, berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih kurang ataupun lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Dengan Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.